Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Facebook Live TV Al Hijrah. Pada macam biasa, hari ini saya berada di dataran Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur, di mana kita akan saksikan secara langsung live sesi pernikahan PKPB oleh pasangan pengantin pada hari ini. Jadi pasangan pengantin hari ini yang bernama Niaz Ahmad akan nikah kejap lagi. Jadi kebanyakannya pengantin yang datang ke sini untuk menjalankan sesi pernikahan perlu melakukan pendaftaran di aplikasi My Sejahtera dulu. Di bahagian hadapan ni ada logo My Apps, kena scan QR code dan mereka akan scan suhu. Di sebelah kanan saya ni seperti yang anda dapat lihat, termasuk seluruh keluarga pengantin yang hadir pada hari ini kena cek suhu untuk masuk ke bawah dewan sebelum kita mulakan sesi majlis pernikahan sebentar lagi. Jadi ini dia antara rupa bentuk khemah yang disediakan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kalau kita lihat susun atur majlis ini memang sangat menepati SOP kerajaan lah, kan? Dengan jaraknya 1 meter. Kalau kita lihat memang jaraknya lebih kurang 1 meter lah. So jadi di sini pendaftar nikah akan duduk untuk melaksanakan pernikahan. Pengantin lelaki akan duduk di sebelah sana. Dan mungkin ini wakil wali daripada pengantin perempuan dan juga saksi, dan juga keluarga pengantin akan duduk di sebelah sana lah. Jadi di sini kita perlu sentiasa memakai pelitup muka dan kedudukan kursi pun berjarak antara satu sama lain. Okey, jadi sekarang ni pengantin perempuan pun baru cek suhu dan ahli keluarga ni pun baru cek suhu sebelum majlis pernikahan bermula. Jadi insya-Allah dikatakan majlis pernikahan akan bermula berlangsung pada jam 3 petang ini. Jadi ini merupakan satu SOP ataupun kaedah yang disediakan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk memudahkan mereka yang ingin melangsungkan perkahwinan sempena musim Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat di Kuala Lumpur. Jadi seperti yang dapat lihat, ini merupakan keluarga pengantin daripada kedua pihak dan SOP menyatakan hanya 9 orang sahaja, termasuk pengantin, 2 pengantin, wali seorang dan juga baki ahli keluarga yang boleh hadir ke Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur. Dan majlis pernikahan hari ini dijalankan secara tempahan slot berbooking. Maksudnya setiap sesi pernikahan hanya setengah jam sahaja. Dan selepas selesai tiba giliran untuk pasangan pengantin yang lain pula untuk nikah. Jadi kita masih lagi menunggu jurunikah kita. Lepas ni kita akan saksikan sesi pernikahan secara langsung. Saya pula yang berdebar rasanya, walaupun saya ni masih single, belum ada pengalaman bernikah tertanggal ni. Saya pula yang berdebar. Tapi kalau kita tengok susun atur yang dilaksanakan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ni memang menepati kaedah dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan pusat. Jadi sementara kita masih menunggu ni, alhamdulillah hari ini cuaca sangat baik, tidak panas, sedikit mendung dan baru selepas hujan renyai-renyai. Jadi alhamdulillah cuaca agak sejuk, dan tambah pula dengan kemudahan air conditioner yang disediakan oleh pihak Jawi supaya tetamu yang hadir pada hari ini di dalam keadaan yang selesa lah, yang dikatakan. Jadi kita masih lagi menunggu pendaftar perkahwinan untuk menyelesaikan segala dokumen-dokumen yang akan diserahkan kepada mereka sebentar lagi. Jadi rasanya kita pun dah boleh menjemput keluarga pengantin untuk duduk kot. Yang mana dah ready mungkin dah boleh duduk kot. Sebelum tu kita nak temu ramah pasangan pengantin ni. Okey, nama Encik Niaz Ahmad je. Ya betul. Mana pengantin perempuannya sekali lah. Sekarang ni kita berbicara langsung di Facebook Live TV Al Hijrah. Okey, jadi sebelum ni ialah kita tahu kaedah SOP majlis perkahwinan, tapi kenapa memilih untuk melangsungkan perkahwinan dalam tempoh PKPB ni? Sebab dah jodoh. Jawapan yang paling best, sebab dah jodoh kan. Okey, dah berapa lama kenal? Dalam masa 6 bulan.
Wow, 6 bulan. Tempoh yang orang kata mungkin agak singkat, tapi akhirnya melangsungkan perkahwinan. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Jadi bagaimana dengan kaedah dan SOP yang ditetapkan oleh JAWI? Macam saya sebelum ni saya maklumkan, sebelum ni nikah di dalam. Nikah di dalam dan ahli keluarga yang boleh datang 6 orang je, termasuk pengantin. Tapi kali ni JAWI ambil inisiatif buat kemah di luar dengan sedikit ada perhiasan untuk meraihkan tetamu dan boleh bawa keluarga seramai dalam 9 orang termasuk pengantin. Jadi pandangan disebabkan krisis COVID-19 ni, jadi terpaksa ikut SOP yang ditetapkan lah. Saya rasa masalah ni bukan saja berlaku di Malaysia tapi menyebabkan seluruh dunia. Jadi sebagai langkah-langkah rakyat dan langkah JAWI sendiri untuk menjaga penjarakan sosial dan juga untuk memudahkan majlis tu diteruskan walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19. Jadi kita pun tahu kan, kalau musim PKPB ni kita nak buat majlis kahwin tu tak boleh kan, tak digalakkan. Tapi dengan inisiatif JAWI buat kemah macam ala-ala pengantin, ada hiasan pengantin, bunga-bunga ni. Jadi apa perasaan? Satu penghargaan kepada JAWI sendiri untuk kepada pasangan macam kami yang melakukan perkahwinan, sungguh pun dalam keadaan COVID-19, tapi sebagai inisiatif yang bagus yang diambil oleh JAWI boleh membuat perkahwinan di tempat yang dikhususkan lah. Itu dia kan. Jadi macam pengantin perempuan berasal daripada mana? Kuala Lumpur jugalah. Berasal daripada Kuala Lumpur. Dah kelabu dah ni kan aspek mata. Jadi umur berapa? 40. Yang ni 41. Jadi di Kuala Lumpur ni nak dibandingkan dengan negeri-negeri lain, rasanya bagaimana SOP? Agak-agak pandangan. Kuala Lumpur masih longgar lah. Tak ada terlalu ketat seperti Islam. Mungkin sebab kes kita di sini agak kurang nak berbandingkan dengan negeri Selangor kan. Jadi cadangannya mungkin selepas dialah berkahwin nikah di sini, ada cadangan ke macam untuk melangsungkan perkahwinan, maksudnya buat majlis lah selepas habis PKPB ni? InsyaAllah. InsyaAllah lah. Kalau ada beri peluang lepas habis kita akan teruskan lah. Maksudnya lepas habis PKPB insyaAllah akan langsungkan majlis jugalah. Jadi kalau macam pengantin perempuan berasal daripada Kuala Lumpur, kalau pengantin lelaki? Selangor, Rawang. Oh, Selangor, Rawang. Oh, tak jauh. Mungkin boleh ceritakan sedikit macam mana boleh kenal ni? Pengenalan ni daripada atas kawan pengenalan daripada kawan ke kawan lah. Jadi tengok lama dah single kan. Jadi tak kisahlah orang kata dalam musim PKP ni kalau ada jodoh teruskan je lah. Teruskan. Allahuakbar. Masa sweet pula kan. Dalam tempoh 6 bulan bertemu, kawan atas kawan pula tu akhirnya melangsungkan pernikahan di dataran Kompleks Pusat Islam Kuala Lumpur pada hari ini. Jadi diorang ada dah brief ke pengantin duduk mana ke apa ke? Setakat ni belum lagi lah. Tapi dibagikan tempat berlangsung acara yang ni mendaftar pengantin sana, pengantin perempuan, kemudian yang lain boleh duduk belah sana lah ikut SOP yang ditetapkan lah. Okey, sebabkan SOP ditetapkan 9 orang sahaja daripada keluarga pengantin termasuk lelaki dan perempuan. Jadi kalau macam keluarga daripada pengantin lelaki, Cik Nias bawa siapa? Saya bawa mak dengan 2 saksi. Mak dengan 2 saksi. Saksi tu kawan ke atau ahli keluarga? Seorang sepupu, seorang adik. Seorang sepupu, seorang adik. Kalau macam pengantin perempuan pula bawa siapa hari ni? Saya bawa wali dengan kakak saya kan. 2 je lah, maksudnya bertiga lah. 2 orang adik-beradik yang ni, itu seorang wali. Seorang wali dan juga 2 orang adik-beradik. Jadi selepas selesai nikah ni, apa macam perjalanan ke mana seterusnya? Jalan Bergambar ke ada ke? ada program photoshoot lah. Ada program photoshoot lah. Okey, jadi kita harapkan semoga majlis pernikahan ni berjalan dengan lebih lancar. Masya-Allah, kita punya juru nikah sampai Okay, sekarang ni kita sedang menunggu Nur Azlina, ni pengantin perempuan. Wali. Main dulu.
Pengantin perempuan sini. Pengantin lelaki sini, wali sini. Mai saksi. Wali sini, sila. Okey, sekarang ni sedang berlangsung majlis pernikahan. Wali akan ikut sendiri atau nak wakilkan? Okey. Pengantin tidak ada masalah kita kahwinnya, setuju ya? Lelaki memang setuju. Pengantin perempuan kena tanya setuju tak setuju. Okey. Sebelum tu kena wakalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ikut saya. Pertamanya kita istighfar 3 kali. Yang kedua memperbaharui ucapan syahadah, mengucap syahadah lah. Lepas tu selawat Nabi, lepas tu baca lafaz ni. Okey. Istighfar, astaghfirullah. Bagi saya dengar, astaghfirullah. Buat sikit. Perbaharui syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut saya Zainuddin bin Nazir adalah 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 siapa nama hubungan bapa? wali Bapa ke? abang Abang. lelaki Kepada Nur Azlina binti Mak Nazir. okey, dengan ini Dengan ini Mewakilkan. mewakilkan kepada Muhammad Maliki bin Yaakob untuk mengakad nikahkannya dengan dengan Niaz bin Ahmad bin bin Muhammad Zubir Muhammad Zubair dengan mas kawin dengan mas kahwin RM100. RM100 tunai. RM100 tunai. Saya terima wakalah ini. Okey, sign. Sini. RM100 ya. Tunjukkan duit mas kawin. Satu lagi bagi. Okey, simpan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini. Kita berkumpul untuk majlis akad nikah pasangan Niaz, betul ya? Niaz Ahmad bin Muhammad Zubair dan Nur Azlina binti Mak Nazir. Pertamanya saya akan sampaikan sedikit khutbah nikah secara ringkas sebagai nasihat dari pengantin. Kemudian kita akan ikuti dengan ijab qabul, kemudian dia akan ikuti dengan lafaz ta'liq. Nanti lelaki akan baca lafaz ta'liq dan akhir dengan doa yang ringkas. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Apabila satu pasangan itu dikahwinkan dan apabila menjadi pasangan suami isteri, perkara yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga ialah masing-masing menunaikan tugas masing-masing. Pertamanya saya nak pesan ialah tanggungjawab. Suami kena tanggungjawab sebagai suami, isteri tunai tanggungjawab sebagai isteri. Suami bertanggungjawab yang paling penting ialah nafkah zahir dan batin. Makan, minum, tempat tinggal, keperluan asas semua sekali hendaklah disediakan oleh suami sebagai suatu kewajipan
yang diperintahkan oleh agama. Dilaksanakan maka boleh pahala, tak dilaksanakan maka dosa, dan dosa itu bukan dosa kecil dan dosa besar. Juga selain daripada itu nafkah batin. Nafkah batin hubungan jenis suami isteri lah. Dan juga termasuk juga mendidik isteri dengan akhlak yang mulia, mengajar perkara agama, memberitahu perkara tentang fardu ain dan kewajipan sebagai seorang Muslim apa yang perlu dibuat. Juga mendidik tingkah laku isteri supaya berakhlak dengan akhlak Islam. Perkara yang kedua ialah pasangan tanggungjawab sebagai seorang isteri taat kepada suami. Taat dalam perkara yang dibenarkan oleh agama. Tidak boleh durhaka kepada suami, tak boleh berkasar dengan suami, tidak boleh cakap melawan cakap suami, dan tidak boleh guna perkataan yang tidak sepatutnya digunakan. Perkara yang tiga saya nak sampaikan ialah pasangan hendaklah sentiasa mencari ilmu pengetahuan supaya kita boleh bina hidup kita berdasarkan berpandukan ilmu pengetahuan. Perkara yang keempat saya nak pesan ialah supaya sentiasa taat perintah Allah, seumpama ibadat sembahyang, puasa dan lain-lain. Jangan sekali-kali tinggalkan, jangan sekali abaikan, jangan sekali ambil remeh-temeh. Kerana perkara ni adalah perkara yang akan memberi kesan yang besar dalam hidup rumah tangga. Secara rohaninya, secara spiritualnya, ini sangat penting. Kerana keruntuhan rumah tangga di antaranya berpunca daripada perkara yang saya sebut ini. Perkara yang kelima yang terakhir ialah jaga hubungan dengan ahli keluarga, ibu bapa, mak tua, pak mertua, ipar-ipar dan sebagainya. Kerana semua itu perkara yang sangat penting untuk menentukan rumah tangga kita bahagia atau tidak bahagia. Itulah secara ringkas nasihat saya untuk pasangan pengantin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'irin muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Insyaallah kita akan akad nikah. Pengantin saya akan kata nanti Nias Ahmad bin Muhammad Zubair, saya nikahkan engkau dengan Nur Azlina binti Mak Nazir yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kahwin RM100 tunai. Jawabnya saya terima nikahnya Nur Azlina binti Mak Nazir dengan mas kahwin RM100 tunai. Boleh? Okey, saksi dengar ya. Okey, letak telefon saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dengar. Niaz Ahmad bin Muhammad Zubair, saya nikahkan engkau dengan Nur Azlina binti Mak Nazir yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kahwin RM100 tunai. Kenapa tak jawab? Saya suruh jawab. Ya, saya. Bukan ya saya dah jawab dia jawab nikah. Kan saya kata kalau saya dah selesai saya kata tunai, jawab saya terima nikah dengan Nur Azlina binti Mak Nazir dengan mas kahwin RM100 tunai. Okey, semula sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niaz Ahmad bin Muhammad Zubair, saya nikahkan engkau dengan Nur Azlina binti Mak Nazir yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kahwin RM100 tunai. Saya terima nikah dengan Nur Azlina binti Mak Nazir dengan kahwin RM100. Saksi dengar tak? Tak dengar? Semula sekali-kali. Bagi kuat. Cakap kuat. Kuat, tak apa. Tak ada mic, kena kuatkan suaranya. Suara saya kuat dah kan? Ya, kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Niaz Ahmad bin Muhammad Zubair, saya nikahkan engkau dengan Nur Azlina binti Mak Nazir yang telah berwakil walinya kepada saya dengan mas kahwin RM100 tunai. Ya, saya terima nikah dengan Nur Azlina binti Mak Nazir dengan mas kahwin RM100 tunai. Saksi dengar tak? Dengar? Okey. Baca lafaz ta'liq dengan suara yang kuat Kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Niaz Ahmad bin Muhammad Zubair dengan ini bertaklid bahawa jika satu, saya tidak bermuasyarah yang makruf dengan isteri saya Nur Azlina binti Mak Nazir, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggal saya dengan paksaan selama 4 bulan kamariah berturut-turut atau lebih. Dua, saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan kamariah berturut-turut atau lebih, dan dia tidak disabitkan syuh oleh mana-mana mahkamah syariah. Atau tiga, saya melakukan sebarang mudarat kepada kubur padanya, penganiayaan atau darat syari terhadapnya. Empat,
dan apabila dia membuat aduan kepada Mahkamah Syariah dan jika sabit aduannya di sisi Mahkamah Syariah dan dia memberikan kepada Mahkamah Syariah yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu terhalaklah dia Nur Azina binti Mak Nazir dengan talak full. Okey, kita pen sign. Sini. Sini. Nanti puan sign sini. Okey, sign sini. Okey. Selesai kita baca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana hadaini al-'arusain wa jma' bainahuma fi khair. اللهم اجمع بينهما في خير. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah selesai majlis akad nikah kita pada petang ini. Kini setelah berapa nikah sementara selepas bulan datang ambil yang asalnya ya. Okey, itu saja sekian. Okey, selesai. Okey, sama Yang lain. okey. Bagi rotasi betul eh. Bagi rotasi. Imam ini. Okey, yang seterusnya mana yang ada? Okey, dah selesai tadi majlis pernikahan pasangan Nias Ahmad dan pasangannya tadi. Jadi mungkin pengantin agak gemetar kerana ialah kali pertama melangsungkan perkahwinan kan. Jadi mungkin suara pun tak berapa nak jelas. Tapi tak apa, alhamdulillah Allah permudahkan, majlis pernikahan pun dah selesai. Jadi kalau kita tengok tadi SOP ataupun kaedah yang dilakukan oleh pihak Jawi memang sangat-sangat membantu pasangan pengantin. Contohnya macam selalu kalau kita tengok majlis akad nikah mesti ada akad yang memerlukan kita bersalam. Tapi di sini disebabkan untuk kita mengelak dan juga untuk kita mengekang pandemik wabak COVID-19 ni, jadi tiada akad bersalam, hanya akad melalui mulut sahaja. Jadi ini merupakan satu pembaharuan untuk kita sama-sama berjuang. Ke bawah dia buat ni kan, berjuang untuk mengelak pandemik COVID-19 ni daripada terus berluasa. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan kerana walaupun dalam suasana kita COVID-19 ni tapi masih memudahkan para pengantin luar sana untuk melangsungkan pernikahan, untuk membina masjid kan. Jadi alhamdulillah dah selesai. Pasangan seterusnya pula akan melangsungkan pernikahan di sini. Jadi ini merupakan satu SOP dan kaedah yang memang sangat terbaik daripada Jawi. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih, jutaan tahniah juga kepada pasangan pengantin yang baru sahaja selesai. Lepas ni ada pasangan pengantin yang lain pula. Jadi sekian saja daripada saya, Hanan Abdul Rahman, yang bersiaran lintas langsung di Facebook Live TV Al-Hijrah untuk majlis live nikah PKTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.